Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya Muhammad Syarizam Awam memulakan BES 510 edisi 27 Januari. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan memperluas penjelasan mengenai jihad susulan banyak kekeliruan berhubung konsep itu terutama dalam kalangan golongan muda. Keliru antara punca segelintir golongan muda tertarik dan terpengaruh dengan seruan jihad. JAKIM akan menjalin kerjasama dengan agensi-agensi berkaitan termasuk institusi pengajian tinggi. 27 diplomat asing yang bertugas di Kuala Lumpur melawat kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah (ESKOM). Mereka diberi taklimat mengenai perkembangan terkini keselamatan di EZON yang merangkumi perancangan serta strategi terkini ESKOM dalam menangani jenayah rentas sempadan. Termasuk ESKOM dalam menangani jenayah rentas sempadan termasuk kes penyeludupan, penculikan dan isu pendatang asing tanpa izin. Governor Bank Negara Tan Sri Dr. Zaiti Akhtar Aziz berkata keluaran dalam negara kasar KDNK sepanjang tahun 2015 dijangka tumbuh mengikut ramalan. Walaupun persekitaran global tidak menentu, beliau yakin pertumbuhan mapan ekonomi negara. Kadar inflasi negara diunjur antara 2.5% dan 3.5%. Perkembangan banjir, jumlah penduduk terjejas di Sarawak terus meningkat tengah hari tadi kepada 1,326 orang dengan 2 lagi pusat pemindahan dibuka di Sibu. Semua keluarga itu ditempatkan di 8 pusat pemindahan termasuk 2 pusat di Sibu. Manakala di Sabah, kekal 47 orang. Lebih 35,000 daripada 84,410 pekebun kecil getah di Pantai Timur belum berdaftar dengan Lembaga Getah Malaysia bagi mendapatkan permit autoriti transaksi getah PNG sejak ia diperkenal November lepas. Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi, Datuk Douglas Ugah Embas berkata, perkara ini antaranya disebabkan faktor musibah banjir yang melanda negeri berkenaan baru-baru ini. Kelantan catat jumlah tertinggi dengan lebih 20,000 pekebun kecil getah belum berdaftar untuk PNG. Pemberian lesen pendudukan sementara tol kepada peneroka haram di Cameron Highlands hanya untuk penanam sayur kecil-kecilan sebagai punca pendapatan untuk menyara keluarga. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Adnan Yaakob kata peneroka tanah haram yang mengusahakan kebun sayur skala besar tidak termasuk dalam kategori dipertimbangkan bagi lesen tol. Ia kerana dikuatiri akan menjejaskan usaha pemulihan dan kelangsungan ekosistem tanah tinggi itu. 23,000 guru bahasa Inggeris disasar untuk dilatih ke peringkat situ oleh Kementerian Pendidikan menjelang akhir tahun ini. Ini bagi memastikan kualiti pengajaran bahasa Inggeris di sekolah-sekolah seluruh negara dapat dipertingkatkan. Menteri Pendidikan 2 Datuk Seri Idris Yusof berkata 5,000 guru bahasa Inggeris bagi peringkat situ tahun lepas dilatih, manakala 9,500 lagi guru sedang menjalani latihan bersama. Teruskan bersama Nasional 5 bersama dengan Fiona. Silakan. Baik, terima kasih Syah. Ini Nasional 5 dan fokus utama 27 Januari. ASEAN cita-cita dan masa depan mampukah menjadi lebih berani? Pasca banjir, Kota Baru catat kes tertinggi penyakit kencing tikus. Dan banjir Sarawak, logistik terhad bukan halangan pasukan bomba dan penyelamat lunas tanggungjawab. Dan saudara juga seketika nanti bersama Damia Cassandra Manja di Sarawak, tidak ketinggalan laporan lintas langsung bersama Jovinia Jim Lajim di Sabah dan juga bersama Rizal Ismail di Kedah, semuanya selepas ini.
Mesyuarat Pemukiman Menteri-Menteri Luar ASEAN AMM Retreat 2015 bermula hari ini sehingga esok dengan 2 mesyuarat tertutup berlangsung di Maglan Sutra Harbour Resort, Kota Kinabalu. Pagi tadi, Ketua Setiausaha Kementerian Luar Malaysia Datuk Othman Hashim mempengerusikan mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan ASEAN SOM dihadiri 10 wakil pegawai kanan negara anggota ASEAN serta perwakilan tetap Malaysia ke ASEAN. Antara yang turut hadir Ketua Pegawai Myanmar Aung Lin, Setiausaha Luar Filipina Evan P. Garcia, Pegawai Kanan Singapura Chi Wee Keong, Pegawai Kanan Thailand Sihasak Puang Ket Kiau, Pegawai Kanan Vietnam Nguyen Vu Tu, Naib Menteri Luar Laos Low Ki Kikit Kon, Pegawai Kanan Brunei Datuk Eriwan Pehin Yusof, Ketua Setiausaha Negara Kemboja Siong Rachavi dan Timbalan Setiausaha Agung ASEAN Nyen Lin. Baru berakhir sebentar tadi persidangan keempat Dewan Koordinasi Kelompok Kerja ASEAN ACCWG mengenai visi pasca Komuniti ASEAN 2015. Malam ini semua Menteri Luar ASEAN dan delegasi termasuk Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman dijadual mengadakan kunjungan hormat bersama Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Musa Aman. Satu majlis jamuan makan malam akan turut diadakan bagi meraih dan menyambut kehadiran para delegasi AMM Retreat 2015. Dalam majlis itu, Datuk Seri Anifah dan Datuk Seri Musa Aman akan melancarkan setem kenang-kenangan sempena Malaysia mempengerusikan ASEAN 2015. Langkah-langkah mewujudkan persefahaman dalam kalangan negara ASEAN terus menjadi agenda utama perbincangan pada Mesyuarat Pemukiman Menteri-Menteri Luar ASEAN demi kepentingan serantau yang merangkumi pelbagai aspek termasuk ekonomi, kebudayaan dan keselamatan. Dan butiran lanjut, kita bersama Emran Azmi Rosli di Kota Kinabalu. Terima kasih Fiona di Angkasa Puri. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Ketika ini saya masih berada di The Maglan Sutra Harbour Resort bagi memberikan perkembangan mengenai pemukiman Menteri-Menteri Luar ASEAN yang diadakan di Kota Kinabalu bermula hari ini dan esok. Baik, ketika ini sedang berlangsung mesyuarat pegawai kanan SOM yang bermula pukul 9 pagi tadi dan telah pun berakhir pukul 3 petang. Dan ketika ini berlangsung mesyuarat kumpulan kerja koordinasi ASEAN keempat bagi membincangkan visi komuniti ASEAN pasca 2015. Dan malam nanti Menteri-Menteri Luar ASEAN juga akan mengadakan kunjungan hormat sebelum menghadiri majlis jamuan malam. Baik, mengenai komuniti ASEAN 2015, pewujudan komuniti ASEAN menjadi satu agenda terbesar apabila Malaysia mengambil alih jawatan pengurusi sidang kemuncak ASEAN tahun ini. Komuniti ASEAN akan berasaskan 3 tunggak utama: komuniti politik keselamatan ASEAN, komuniti ekonomi ASEAN dan komuniti sosio-budaya ASEAN. Isu utama ASEAN sejak dahulu ialah mewujudkan komuniti ASEAN 2015 untuk menyeragamkan prosedur di semua 10 negara anggota ASEAN agar lancar dalam pelbagai aspek dan terus menjadikan ASEAN yang mewakili 625 juta penduduk sebagai rantau yang aman, stabil, makmur dan menjadi pilihan pelabur. Polisi ASEAN ialah tidak campur tangan hal ehwal dalaman negara anggota dan isu tuntutan bertindih Laut Cina Selatan masih belum mempunyai jalan penyelesaian. Blok minyak dan gas juga masih dituntut beberapa negara ASEAN termasuk Malaysia, Brunei dan Filipina termasuk juga China. Sekian laporan saya dari Kota Kinabalu. Kembali bersama Fiona di Angkasa Puri. Silakan Fiona. Baik, terima kasih Imran. Dan saudara, kami lanjutkan isu ASEAN ini bersama Profesor Dr. Azmi Hassan, pensyarah geostrategis daripada Universiti Teknologi Malaysia UTM yang ditemu bual secara eksklusif oleh rakan penyampai Miza Yusni Muhammad. Miza, teruskan. Kini dunia tertumpu kepada Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tidak mudah dan sebagai persiapan menjelang April kelak, mesyuarat pemukiman Menteri-Menteri Luar ASEAN kini berlangsung di Kota Kinabalu, Sabah. Saya Miza Yusni Muhammad bersama tetamu ketika ini iaitu Profesor Dr. Azmi Hassan, geostrategis daripada Universiti Teknologi Malaysia UTM. Baik, Doktor, kita langsung ke soalan pertama. Jadi setiap tahun usai persidangan ASEAN, banyak
dokumen tebal pelbagai perjanjian kerjasama yang ditandatangani dan juga bakal ditandatangani. Namun semua itu tidak cukup untuk menjadikan ASEAN pertubuhan yang relevan, dan sebagai satu komuniti tunggal, ASEAN dilihat masih tidak berani, tidak proaktif hingga boleh dihormati dunia sebagai dunia menghormati EU di Eropah. Jadi contoh paling jelas, ASEAN masih tegar membiarkan China menjadi satu kuasa hegemoni di rantau ini, terutama dalam isu-isu pertindihan pulau di Laut Cina Selatan. Jadi apa pendapat doktor? Ya, kalau kita nak spesifik masalah Laut Cina Selatan tu, Miza, bahawa sememangnya China dikatakan mengawal segala-galanya. Sebab masalahnya ASEAN tidak boleh mengatakan keluarkan satu kata sepakat mengenai masalah di Kepulauan Spratly dan juga Paracel yang melibatkan 4 negara ASEAN, iaitu Vietnam, Filipina, Brunei dan juga Malaysia, dan China sebagai yang di luar ASEAN. Sebab itu dia katakan sehingga daripada mula lagi isu ini timbul satu dekad yang lepas sehingga hari ini ASEAN tidak pernah mengeluarkan kata sepakat bagaimana untuk berhadapan dengan China. Masalahnya adalah dalam ASEAN itu sendiri ada negara yang dikatakan lebih memihak kepada China. Walaupun mereka tak terlibat dalam pertindihan, tuntutan pertindihan ini, tapi mereka berpihak kepada China. Dan ada negara yang berpihak kepada satu lagi kuasa besar, iaitu kuasa besar yang ingin campur tangan dalam isu Laut Cina Selatan, iaitu Amerika Syarikat. Kalau lebih spesifiknya, Filipina dan Vietnam mahu melibatkan Amerika Syarikat. Laos dan juga Myanmar, walaupun tak terlibat secara langsung dalam isu ini, tapi mereka menyebelahi China dalam hal Laut Cina Selatan tuntutan bertindik. Sebab itu sehingga hari ini, Miza, tidak ada dikatakan persefahaman, kata sepakat mengenai bagaimana nak menghadapi China dalam hal ini. Jadi itu masalahnya ASEAN pada hari ini. Dan saya menjangkakan tugas berat Malaysia dalam hal ini dikatakan untuk membuat satu kata sepakat di mana bagaimana kita nak menghadapi China dalam isu Spratly dan juga Paracel di Laut Cina Selatan. Okey. Baik, itu doktor, jawapan doktor dari segi politik, dan kita belum sentuh lagi dari isu ekonomi dan juga sosial serantau. ASEAN disifatkan tidak banyak membantu dalam soal hubungan rumah tangga sesama ahli juga tidak begitu utuh dan dasarnya semua mesra. Namun kita tahu misalnya Indonesia disifatkan sebagai terlalu prejudis dengan Malaysia, dan Singapura pula sering dicemburui. Justru Republik itu merasa kurang selamat. Jadi Myanmar rasa terpinggir, apatah lagi kita kurang senang dengan isu penganiayaan etnik Islam Rohingya yang masih belum selesai. Jadi macam mana doktor melihat dari segi kemesraan negara-negara ASEAN itu sendiri? Ya, dari segi kemesraan diplomatik antara negara ASEAN, saya melihat tidak ada masalah. Bila digunakan ungkapan cemburu, prejudis, dipinggirkan, itu hanyalah persepsi sahaja. Ada cara ASEAN untuk menangani masalah-masalah yang timbul. Sebab konsep ASEAN adalah tidak mencampuri urusan dalaman sesuatu negara itu. Kita lihat Myanmar umpamanya, ada masalah-masalah pelarian Rohingya yang terbabit dengan Thailand, Malaysia dan juga Myanmar. Ada caranya untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau kita ungkit 4 tahun lepas, Myanmar ditentang oleh Amerika Syarikat, dikatakan untuk memasuki ASEAN. Myanmar ditentang oleh Amerika Syarikat apabila Myanmar menjadi pengerusi ASEAN. Tapi cara ASEAN dikatakan memujuk Myanmar perlahan-perlahan untuk menjerumus kepada proses demokrasi, akhirnya berjaya. Kita lihat apa yang terjadi. Belum 100%, tapi telah berjaya. Sebab itu saya katakan hubungan antara negara ASEAN itu unik. Bagi saya, hubungan negara ASEAN antara negara ASEAN tu lebih baik daripada hubungan antara negara Kesatuan Eropah. Sebab dalam Kesatuan Eropah banyak lagi negara yang dipinggirkan. Umpamanya negara daripada Romania, rakyat mereka tidak dibenarkan bekerja secara sewenang-wenangnya. Sepatutnya boleh. Maksudnya rakyat Romania tak boleh terus pergi bekerja di United Kingdom. Tapi Kesatuan Eropah, perundangan mereka boleh. Tapi kerana layanan tidak sama di kalangan Kesatuan Eropah antara negara Eropah yang maju dengan negara Eropah Timur umpamanya, tidak seimbang. Dalam ASEAN, ini ada berlaku tapi tidak ketara sangat. Kita lihat kalau dikatakan sikap prejudis Indonesia itu sendiri. Tidak. Kita dengan Indonesia tak ada masalah sebenarnya. Rakyat mereka boleh bekerja, saya rasa dengan mudah untuk mendapat manfaat ekonomi di Malaysia. Jadi saya lihat hubungan
antara negara, antara pemimpin ASEAN tu tidak ada masalah. Cuma yang menjadi isu ketika ini adalah rakyat ASEAN itu sendiri tidak merasai mereka sebagai rakyat ASEAN. Itu sebab itu dia katakan Malaysia sebagai pengerusi menggunakan tema ASEAN sebagai pangsi bertemakan rakyat, supaya rakyat lebih merasai mereka adalah rakyat ASEAN selain pada rakyat negara mereka sendiri. Tidak seperti negara Eropah. Mereka memperkenalkan negara Eropah, rakyat mereka memperkenalkan mereka daripada EU, mereka daripada Kesatuan Eropah. Mereka bangga dengan Eropah. Jadi ini belum timbul, belum terbit lagi dalam pemikiran rakyat ASEAN itu sendiri. Dan ini saya melihat tugas berat Malaysia. Jadi kalau nak dikatakan hubungan antara negara itu, saya rasa lebih baik kalau kita nak bandingkan dengan Kesatuan Eropah itu sendiri. Jadi kalau kita lihat sebentar tadi saya ada menyebut bagaimana dunia boleh menghormati ASEAN sebagaimana mereka menghormati EU di Eropah. Adakah kita perlu menjadi seperti EU? Komen. Ya, kalau dikatakan sebagai untuk menghormati dari segi ekonominya, kita boleh dihormati. Kerana dari segi pasaran ekonominya kita ada lebih daripada 600 juta penduduk ASEAN itu sendiri. Cuma kuasa membelinya tidaklah sehebat daripada kalau nak bandingkan dengan daripada rakyat Kesatuan Eropah. Tapi ekonominya besar. Sebab tu China, negara-negara lain, Amerika Syarikat, Korea Selatan, Jepun begitu akrab dengan ASEAN kerana mereka melihat ASEAN itu sebagai pasaran yang besar. Itu dari segi ekonomi. Saya melihat negara-negara luar menghormati ASEAN sebagai pasaran kuasa ekonomi. Kerana sebab itu kita ada ASEAN campur 3, ASEAN campur 1 dengan Rusia, dengan Amerika Syarikat, Jepun, Korea Selatan. Itu dari segi ekonominya. Kalau kita nak menjerumus pula kepada pertahanan, keselamatan, ya benar-benar. EU tu mereka ada dikatakan NATO umpamanya, Persefahaman Ketenteraan Amerika Utara. Jadi kita jangan terikut. Bagi saya ASEAN masih tidak memerlukan kuasa tentera seperti NATO. Cuma bagi saya, mungkin Malaysia sebagai pengerusi boleh mewujudkan satu pasukan tentera, bukan tentera untuk pertahanan, tapi tentera untuk membantu dalam ketika bencana melanda. Itu perlu dilakukan. Kalau ini boleh dilakukan, maka dunia akan menghormati ASEAN. Bukan saja sebagai kuasa pasaran ekonomi, juga sebagai kuasa model di mana pasukan petugas penyelamat boleh membantu negara-negara lain apabila ditimba malapetaka. Okay. Jadi nampaknya jelas menjadi pengerusi ASEAN ini adalah tidak mudah untuk dipikul oleh Malaysia. Jadi apakah Malaysia perlu fokuskan? Perkara pertama yang Malaysia perlu fokuskan untuk menjadi pengerusi ASEAN yang dihormati oleh negara-negara lain? Ya, bagi saya pertama yang penting yang perlu kita selesaikan dan bagi saya paling rumit adalah masalah di Laut Cina Selatan. Sebab pada 2002 semua negara yang terlibat dalam ASEAN itu sendiri bersama-sama China telah menandatangani dikatakan deklarasi kod tata cara Laut Cina Selatan. Itu adalah cara-cara untuk dikatakan menangani masalah di Laut Cina Selatan, tuntutan bertindih. Tapi masalahnya Miza, itu hanyalah deklarasi. Sepatutnya 2 tahun lepas daripada deklarasi itu, negara ASEAN dan China telah berpindah kepada tahap yang lebih tinggi yang dipanggilkan Kod Tata Cara Laut Cina Selatan, itu COC. Tapi 2 tahun tidak berlaku. Kenapa ia tidak berlaku? Adalah kerana Myanmar sebelumnya dipengerusi dan sebelum itu Laos menjadi pengerusi, mereka berpihak pada China. Dan China tak nak tanda tangani COC kerana ia tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan kedua-dua pengerusi ASEAN ini dikatakan bermain politik. Sebab itu saya katakan Malaysia kena buktikan pada tahun ini bukan memaksa tapi memujuk China, memberitahu China pada tahun ini Malaysia sebagai pengerusi, China perlu bersama-sama dengan negara ASEAN lain perlu menandatangani kod tata cara Laut Cina Selatan. Kerana kod itu adalah dikatakan berlandaskan undang-undang. Deklarasi tidak berlandaskan undang-undang. Jadi penting, Malaysia sebagai pengerusi perlu menunjukkan bahawa pengerusi tahun ini bukan calang-calang pengerusi. Walaupun negara kecil, tapi boleh dikatakan berbincang dalam peringkat dengan negara yang kuasa besar. Sebab itu penting bagi tahun ini, COC perlu ditandatangani dengan memujuk China supaya mereka menyetujuinya. Okey, baiklah. Terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Dr. Azmi Hassan, geostrategis daripada Universiti Teknologi Malaysia UTM. Baiklah saudara, dengan penjelasan itu tadi kita sudah memahami bahawa ASEAN perlu lebih berani, lebih
teguh dan lebih terkehadapan dan kita mahu melihat satu ASEAN yang baru. Baiklah saudara, kita kembali kepada rakan setugas. Silakan. Baik, terima kasih Miza Yusni. Dan seperti apa yang kita dapat rangkumkan, Malaysia bukan calon-calon pengerusi untuk ASEAN 2015 dan Kuala Lumpur mampu memainkan peranan seperti apa yang kita inginkan. Dan kita teruskan ke berita yang seterusnya mengenai forum persidangan Universiti ASEAN menjadi platform terbaik kepada peserta untuk berbincang dan mencari titik persamaan di antara satu sama lain. Melaluinya juga peserta dapat berkongsi idea menangani isu-isu semasa yang perlu diselesaikan setiap negara termasuk isu pendidikan. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukhriz Tun Mahathir berkata soal pendidikan menjadi keutamaan negara dengan peruntukan bajet jutaan ringgit bagi meningkatkan tahap pendidikan negara. Namun masih terdapat belia yang tercicir daripada arus pendidikan negara. Justru kaedah khusus perlu dilaksanakan bagi menangani masalah berkenaan. Tahap iliterasi di Malaysia ini tidaklah terlalu tinggi berbanding dengan purata seluruh Asia, dan walaupun begitu masih ada lagi lah beberapa di kalangan rakyat kita yang agak tercicir daripada arus pendidikan perdana, dan bagi mereka ini mungkin satu kaedah yang sedikit khusus untuk membela nasib mereka, untuk memastikan mereka tidak terus terpinggir. Beliau sebelum itu merasmikan ASEAN University Youth Summit AUYS di Universiti Utara Malaysia UUM Changlun, Kedah. Katanya forum persidangan berkenaan amat baik, malah ia membuktikan semangat kekeluargaan pada tahap tertinggi untuk kepentingan ASEAN di seluruh dunia. Bertemakan Forging One ASEAN Youth Network Through Volunteerism, forum persidangan dihadiri 300 peserta dari Thailand, Brunei, Kemboja dan Filipina. Kesan banjir masih dapat dilihat dengan jelas. Itu situasi di daerah Dabong selepas sebulan dilanda bah kuning 25 Disember lalu. Tarikh keramat itu menyebabkan hampir keseluruhan kawasan Dabong ditenggelami air lumpur kuning dan turut memusnahkan aset milik penduduk. Sebulan lalu, kru kami ke lokasi berhampiran stesen kereta api daerah Dabong. Kawasan persekitaran masih berlumpur dan berdebu. Malah di luar kediaman terdapat banyak timbunan pakaian, perabot, tilam dan peralatan lain yang tersadai disaluti lumpur tebal. Bagi penduduk, situasi amat menyedihkan, ditambah bekalan air bersih yang sering terputus menyebabkan mereka tidak dapat mencuci peralatan yang terjejas banjir. Bekalan air bersih sumbangan orang ramai dan juga air hujan hanya cukup untuk kegunaan seharian. Namun penduduk tetap bersyukur kerana bekalan elektrik dan makanan mencukupi. Kini apa yang diperlukan hanyalah bekalan air dan sumber kewangan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Masalah duit kita nak buat kerja pun tak boleh lagi deh. Cara duk bersih kawasan lupu gapo ni kawasan rumuh kan. Tak boleh nak buat kerja lagi. Masalah ni tengah duk cuci kawasan rumuh, lawangan rumuh ni apa. Semua kain baju hot gelap habis deh. Kita duk cuci tu lah ni. Mana tak boleh nak buat kerja, apa nak cari makan, kerja tak ada lah. Kita perlu hot tu lagi. Kalau boleh tak kat orang ni. Sebabnya buat masalah ni nak noreh tak boleh. Noreh ni masih makan masalah dah 3-4 bulan juga. Kita tak ada rumah ya, masa banjir balik tu memang tak boleh nak buat kerja lah sebab tak ada air. Banyak lagi lah baju-baju. Banyaklah baju-baju tak basuh lagi. Cuma siap tempat untuk kita rehat, makan minum untuk anak sekolah lah. Beginilah keadaan Dabong selepas sebulan dilanda banjir. Tiada perubahan, namun apa yang diharapkan penduduk adalah sumber air dan kewangan untuk meneruskan kehidupan. Laporan Maisarah Syafiqin untuk Berita RTM.
Kesukaran seorang warga emas Yusuf Abdullah, 91 tahun di Kampung Kemubu Dabong yang rumahnya hanyut di bawah arus banjir. Sedikit terubat apabila beliau dihadiahkan sebuah rumah sementara. Sebelum ini, Yusuf hanya tinggal di dalam kemah sumbangan orang ramai yang didirikan berhampiran tapak rumah lamanya. Rumah bantuan ini dilengkapi 2 bilik dan ruang tamu yang lebih selesa memudahkan Yusuf untuk beribadat. Dia duduk tahun 96. 97 tu dia banjir besar. Lagi bukit tu juga tapi rumah tak hanyut. Ni pun orang syukur sangat dah lah. Begitulah. Rumah sementara yang menelan kos RM20,000 dikenali sebagai Kamazu Trans Home adalah inovasi Zul Design Autoronic berkonsepkan mesra alam kerana dibina menggunakan tenaga solar. Kita dirikan daripada menggunakan plywood, besi dan juga canvas. Jadi benda ni kita tak kata yang boleh terlalu lama, boleh tahan. Tapi dia katakan rumah transit, dia panggil Kamazu Trans Home lah. Untuk didirikan, dia dirikan banyak lebih kepada pasang siap. Untuk mudah dibuka, kalau berlaku apa-apa pun mudah lah untuk kita buka dan pasang. Untuk memasangnya makan masa lebih kurang sejam lebih lah. Jelasnya, rumah sementara ini dibina dengan kerjasama di antara Giat Mara dan Zul Design Autoronic. Sumbangan pada masa sama bagi mengetengahkan rekaan dan kemahiran yang dimiliki Zul Design Autoronic. Sementara itu, daerah Kota Baru mencatat kes tertinggi penyakit kencing tikus di Kelantan berbanding jajahan lain selepas bencana banjir Disember lalu. Pengarah Hospital Raja Perempuan Zainab II HRPZ 2 Kota Baru, Datuk Dr. Ghazali Hasni Mat Hassan berkata, seramai 187 pesakit menerima rawatan di hospital itu sejak awal Januari sehingga semalam. Trend menunjukkan peningkatan yang mendadak selepas banjir lalu yang mencatatkan purata 12 kes sehari menerima rawatan di HRPZ 2. Datuk Dr. Ghazali berkata, kes terbabit dianggap serius memandangkan ward di unit rawatan rapi ICU HRPZ 2 terpaksa ditambah memandangkan tidak mampu menambung pesakit yang ramai. Tapi kebanyakannya ketara meningkat ni lepas pada banjir. Dan kita buat indirect andaian selepas mereka terlibat dalam banjir membersih rumah, mereka terkena indirect, secara indirect. Nak kata dia ambil lepas pada basuh rumah tu kita semua kena, tidak jugalah. So kita ambil indirect implication. Bercakap kepada pemberita di Kota Baru, beliau berkata hospital berkenaan mendapatkan bantuan peralatan dari Kuala Lumpur serta membuka sebuah lagi ward ICU bagi merawat pesakit yang kritikal akibat penularan wabak kencing tikus. Majoriti yang terkena wabak ini kebanyakan berusia dalam lingkungan 30-an dan dipercayai terkena jangkitan ketika membersihkan kawasan sekitar kediaman selepas banjir. Beliau menasihatkan orang ramai segera mendapatkan rawatan di hospital jika terdapat simptom-simptom awal seperti demam panas yang berlarutan disusuli dengan kekejangan dan letih yang berpanjangan. Dalam pada itu, Kerajaan Negeri Kedah telah mengenal pasti kawasan untuk tapak rumah baru bagi penduduk terjejas banjir di Mani Urai, Kelantan. Ketika ini, kerja-kerja pembersihan kawasan sedang dijalankan di tapak berkenaan. Mengumumkan perkara itu, Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Mukris Tun Dr. Mahathir menjelaskan laporan lengkap mengenainya akan diperoleh daripada Ketua Kontingen Sukarelawan Kedah Aman Makmur Sukam, Datuk Paduka Mat Rozai Syafian. Beliau yakin sekurang-kurangnya 5 tapak rumah sudah sedia untuk dimulakan kerja-kerja pembinaan. Selain Kerajaan Negeri Kedah, kos dan bahan binaan akan dibiayai oleh beberapa syarikat swasta. Antaranya syarikat simen di Langkawi menaja simen, manakala Jabatan Perhutanan membiayai kayu kayan untuk pembinaan rumah penduduk terjejas banjir itu. Jadi kita akan berusaha untuk buat kesemuanya lah kalau boleh. Tapi ini mungkin makan masa. Pada waktu yang sama kita juga mengambil kira keputusan yang telah dibuat oleh Kerajaan Persekutuan dengan pengumuman yang telah dikeluarkan oleh Jemaah Menteri mengenai peruntukan yang disediakan oleh Kerajaan Pusat. Jadi yang ini katanya dalam tempoh 3 bulan. Jadi kita nak pastikan ini tak bertindih.
Beliau bercakap kepada pemberita di Ampang Jajar Alosta. Sebelum ini penduduk dijanjikan rumah panjang bagi menempatkan 53 penduduk terjejas banjir di Kampung Karangan Mani Urai Disember lalu. Perkembangan banjir di Bintulu. Jumlah penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di pusat pemindahan dan rumah-rumah panjang di Jalan Pesisir Kuala Tatau, Ulu Segan, Sungai Silas dan Sebemban terus meningkat. Daripada 744 orang melibatkan 245 keluarga sebelum ini, kini mencecah 855 orang daripada 251 keluarga. Baik, untuk laporan lanjut kita bersama Yati Jaya yang berada di Sekolah Kebangsaan Ulu Segan. Yati. Terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Saya kini berada di salah sebuah kawasan terjejas banjir iaitu SK Ulu Segan, di mana bersama saya sekarang ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Syahidan Kassim. Okey Datuk Seri, cerita sikit mengenai tinjauan Datuk Seri hari ini. Saya meninjau semua kawasan banjir semalam, saya sampai semalam dan juga hari ini, dan kita dapati semuanya telah dikawal ataupun diorganisasi dengan baik yang difungsikan oleh residen. Jadi di pusat pemindahan mereka maklum tentang kanak-kanak yang hilang pada 24 hari bulan. Jadi saya bersama dengan Datuk Seri Tiong, OCPD dan juga semua pihak turun ramai-ramai untuk sama-sama mencari dan menyelamat. Kita bersyukur sebab apa? Pasukan pertama yang terdiri daripada sukarelawan orang kampung sendiri telah menemui kanak-kanak ini dalam keadaan yang selamat. Dan insya-Allah beliau akan dihantar ke hospital untuk rawatan selanjutnya. Kita bersyukur sebab semua pihak bekerjasama untuk membantu antara satu sama lain dalam menjalani banjir di Bintulu. Air makin surut sedikit tapi masih tinggi dan tidak mungkin mereka boleh balik. Banyak juga rumah panjang yang rosak dan insya-Allah ini akan diberi perhatian sewajarnya oleh pihak kerajaan. Jadi sekali lagi bagi pihak kerajaan Malaysia, bagi pihak Perdana Menteri dan juga Timbalan Perdana Menteri, saya nak ucap terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam mencari dan menyelamatkan kanak-kanak ini, dan kita bersyukur sebab dia telah selamat setelah berada di sana seorang diri daripada 24 hari bulan sehingga hari ini. Okey, terima kasih Datuk. Okey, kembali kepada rakan tugas di Angkasa Puri, saya Yati Jaya melaporkan untuk berita RTM. Baik, saudara, tumpuan seterusnya kita beralih kepada laporan langsung dari Sarawak, Sabah dan Kedah. Dan antara yang diberi tumpuan pastinya perkembangan banjir di Sarawak. Dan rakan penyampai Damia Cassandra Manja di Kuching telah bersedia dengan laporan penuh di sana. Damia? Terima kasih Fiona di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Perkembangan banjir di Sarawak setakat jam 12 tengah hari tadi, jumlah penduduk terjejas banjir menunjukkan sedikit penurunan di seluruh negeri dengan 1,099 orang daripada 347 keluarga berbanding 1,153 orang sebelumnya. Berita seterusnya, banjir besar yang melanda Sarawak terutama di Ulu Limbang, Ulu Baram dan Ulu Marudi jelas memberi pengalaman baru dan cabaran kepada anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat dalam menjalankan tugas menyelamatkan mangsa banjir berikutan kekuatan logistik yang terhad. Catherine Igang di Miri ada laporannya. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, Nur Hisam Muhammad memberitahu, berdasarkan pengalaman menghadapi banjir khususnya di Limbang, ada jabatan kerajaan dan agensi-agensi lain yang mempunyai bot tetapi tidak ada kenderaan penarik. Ini menyulitkan lagi kerja-kerja bantuan dan menyelamat.
Yang menyulitkan lagi, banjir pula berlaku di kawasan-kawasan yang tidak diletakkan bot. Dan saya percaya dengan penambahan ini kita punya kemudahan logistik untuk kita respon kepada kecemasan akan bertambah baik. Untuk Miri, kita akan bekalkan lori 3 tan dan juga untuk Limbang juga kita akan bekalkan lori 5 tan. Justru beliau sangat mengalu-alukan peruntukan 7 kenderaan pacuan 4 roda dan 9 buah lori yang dijangka diterima Mac atau April tahun ini bagi memperkukuhkan lagi kekuatan logistik jabatan tersebut. Bagi pegawai memerintah Unit Udara Bomba dan Penyelamat Subang, Major Zulfikri Yahya, beliau yang berpengalaman lebih 10 tahun dalam Unit Udara Bomba memberitahu, selain digunakan semasa bencana atau kecemasan, chopper Unit Udara Bomba dan Penyelamat juga sedia berkhidmat untuk membawa bantuan yang tidak boleh dicapai menggunakan jalan darat dan air. Selain itu, ia juga digunakan untuk membawa pesakit dari kawasan hulu ke bandar ataupun pesakit-pesakit kritikal yang memerlukan rawatan segera dari satu hospital ke satu hospital yang lain. Normally penggunaan pesawat digunakan untuk kes-kes yang memerlukan tindakan yang segera. And tempat-tempat yang kita nak pergi ataupun pasukan penyelamat tidak boleh nak access to road or boats lah at Sabah Sarawak. Buat masa ini, terdapat 2 buah helikopter Unit Udara Bomba dan Penyelamat dihaskan untuk Sarawak dan Sabah yang berpusat di Miri. Sebelum penerbangan dilakukan, aspek teknikal sangat penting bagi memastikan penerbangan berada dalam keadaan yang selamat. Okey, selepas penerbangan kita akan melakukan post-flight check untuk memastikan tiada leaking untuk tugas-tugas yang penerbangan selanjutnya. Justru Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia diharapkan terus komited untuk memberikan perkhidmatan bagi menyelamatkan nyawa, harta benda dan alam sekitar dengan menggunakan sumber secara lebih berkesan selari dengan perkembangan teknologi terkini. Pelbagai cabaran fizikal dan mental perlu ditempuhi oleh anggota bomba termasuk ke lokasi sukar dan situasi di luar jangkaan. Namun ini perlu ditempuhi juga demi untuk berbakti kepada masyarakat. Catherine Igang, Skuad Alpha untuk RTM. 6 buah lagi rumah dalam skim bantuan rumah program pembasmian kemiskinan di bawah Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan akan dibina di kawasan selian Majlis Perbandaran Padawan MPP dan dijangka siap sebelum tahun 2016. Ke-6 buah rumah tersebut sudah dikenal pasti pemiliknya dan akan dibina di Kampung Sinar Budi, Kampung Rantau Panjang, Kampung Punau, Kampung Tabuan Rabak dan Kampung Mambung Sarik dalam bahagian Kuching. Pengurusi Majlis Perbandaran Padawan, Kaunselor Lokal Chiang memberitahu demikian selepas menyerahkan kunci rumah kepada Jong Nitchin, penerima bantuan rumah program pembasmian kemiskinan. Beliau menambah MPP sentiasa bersama-sama kerajaan negeri maupun kerajaan persekutuan dalam program yang dapat membantu rakyat yang susah dan miskin. Beliau juga menyuruh orang ramai yang berpendapatan rendah agar mendaftar dengan e-Kasih supaya lebih mudah untuk mendapat pelbagai bantuan yang dirancang khas bagi membantu golongan miskin. Rumah Jong Nitchin merupakan rumah yang keempat dibina di bawah program tersebut tahun lalu. Sementara itu, isteri Jong Nitchin, Helen Anak Dau, yang beritahu rumah tersebut merupakan hadiah Tahun Baru Cina daripada kerajaan untuk mereka sekeluarga untuk menikmati kehidupan yang lebih selesa. Betul-betul gembira lah, macam mau nangis lah sebab sudah dapat, kakak sudah dapat rumah ini, kerajaan kasih itu. Kakak dengan anak-anak diam di rumah yang bagus sikit, selesa sikit. Sebab kakak sudah lama diam di rumah itu. Pihak Majlis Bandaraya Miri MBM akan memastikan pegawai penguatkuasa yang bertugas mengambil tindakan tegas terhadap peniaga haram yang menjalankan perniagaan mereka tanpa permit yang sah. Ini termasuk merobohkan struktur haram yang diwujudkan dengan segera dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Datuk Bandar MBM Lawrence Lai menegaskan peringatan ini juga diberi kepada pegawai penguatkuasa yang dilantik untuk memastikan polisi yang telah dibuat dilaksanakan sepenuhnya dan dipatuhi oleh setiap peniaga. Beliau berkata demikian dalam mesyuarat MBM di Miri.
Katanya kelemahan dalam penguatkuasaan akan segera ditambah baik agar masalah ini dapat ditangani dengan lebih berkesan dan tidak mengganggu sebarang proses yang lain. Sementara itu, Timbalan Datuk Bandar Miri Muhammad Chikadir memberitahu pihaknya juga akan mengambil tindakan lebih serius untuk menahan pesalah yang melakukan pembuangan sampah secara haram daripada berterusan di Bandaraya Miri. Usaha ini termasuk pelan tindakan ke atas pelaksanaan kompaun dan menghantar pegawai penguatkuasa ke lokasi kejadian untuk mengesan pesalah yang melakukan perbuatan berkenaan. Pembinaan laluan berbumbung di Lebuh India Kuching kini telah siap 85%. Datuk Bandar Dewan Bandaraya Kuching Utara, Datuk Abang Haji Abdul Wahab Abang Haji Julai memberitahu pembinaan laluan berbumbung itu menggunakan struktur keluli, sementara bahagian bumbungnya pula menggunakan polikarbonat serta aluminium louvers. Reka bentuknya juga mengambil kira keperluan keselamatan, pencegahan kebakaran, aliran udara yang kondusif, pencahayaan, nilai sejarah dan seni bina yang terdapat di persekitaran setempat. Selain itu, penyediaan sistem penyimpanan air hujan juga sebagai insentif bagi menggalakkan konsep kita semula dan teknologi hijau. Datuk Abang Haji Abdul Wahab menambah pembinaan tersebut dijangka siap sebelum bulan puasa tahun ini. Beliau memberitahu media selepas lawatan penaik tarafan Lebuh India di Kuching pagi tadi. Terdahulu dalam ucapannya, beliau berharap dengan penaik tarafan di India Street ini, ia akan meningkatkan lagi senario Kuching bersih, cantik dan selamat CBS bagi memartabatkan Bandaraya Kuching menjadi sebuah bandara yang paling cantik, bersih dan selamat serta popular di Asia menjelang tahun 2017. Sementara itu, beliau berharap warga kota sentiasa bekerjasama dalam membantras gejala sosial seperti perbuatan vandalisme bagi memastikan Bandaraya Kuching kekal menjadi sebuah destinasi pilihan pelancong dari dalam dan luar negara. Tahun lepas, DBKU mencatatkan kerugian sejumlah RM400,000 akibat perbuatan vandalisme. Baik, saudara, dengan itu sekian laporan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini. Seterusnya, kita bersama Jovina di Kota Kinabalu. Terima kasih Damia di Kuching, Sarawak. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Pembantu khas kepada Timbalan Ketua Menteri Datuk Raymond Tan Shu Kiah, Datuk Hung Kan Yin mendahului penerima darjah kebesaran Bintang dan Pingat Negeri Sabah dalam satu istiadat pengurniaan di Dewan Serbaguna Seri Libaran Sandakan pagi tadi. Datuk Hung yang juga bekas setiausaha politik Adun Tanjung Papat itu menerima Panglima Gemilang Darjah Kinabalu PGDK yang membawa gelaran Datuk daripada Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Haji Johar Haji Mahiruddin sempena sambutan hari jadinya yang ke-61 tahun lepas. Seramai 2 orang menerima ahli setia Darjah Kinabalu ASDK iaitu Saiful Bahari Muin dan Kufui Men. Dalam majlis istiadat berkenaan, 11 menerima ahli Darjah Kinabalu ADK, 35 menerima bintang setia Kinabalu BSK, 40 menerima bintang Kinabalu BK dan 24 menerima sijil kehormat BK. Turut hadir isteri Yang di-Pertuan Negeri, Tuan Puan Hajah Nurlidah Tan Sri RM Jasni. Peruntukan serta dana khas secara holistik bagi pasca banjir di seluruh negara menjadi keutamaan kerajaan dalam perbelanjaan negara dan tidak akan dikurangkan. Segala peruntukan itu kena diluluskan melalui peruntukan khas Kementerian Keuangan. Pada saat kita ingin berjimat 5.5 bilion ringgit ini, saya ingin menyarankan segala yang ada kaitan dengan banjir ini kita tidak potong. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Haji Ahmad Maslan memberitahu demikian ketika ditemui pemberita selepas mengadakan lawatan dan menyerahkan bantuan pasca banjir di Membakot. Beliau turut menyatakan kerajaan telah mengambil 2 langkah bijak iaitu pelaksanaan GST serta pemberhentian pemberian subsidi diesel dan RON 95 yang sekaligus setiap sen yang dikutip dan dikurangkan itu dapat disalurkan ke dalam bantuan pasca banjir yang amat signifikan ketika ini. Datuk Ahmad turut menegaskan segala perbelanjaan atau keperluan berkaitan banjir akan disegerakan bagi meringankan bebanan setiap penduduk terjejas banjir.
Bantuan pasca banjir terus disalurkan kepada penduduk terjejas banjir di negeri ini. Saluran bantuan berupa keperluan harian antaranya seperti beras, gula, makanan dalam tin serta minuman disampaikan kepada 150 ketua keluarga dari Kampung Bakalau, Beaufort. Timbalan Menteri Kewangan Dato' Haji Ahmad Maslan turun padang bersama 6 agensi lain di bawah kementerian beliau. Antaranya Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, Bank Simpanan Nasional BSN dan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Ahmad mengumumkan kelulusan serta-merta peruntukan berjumlah RM10,000 kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Bakalau bagi pelbagai kegunaan selain 5 buah bot berkuasa tinggi. Beliau juga mengadakan lawatan banjir dan menyampaikan sumbangan kepada penduduk terjejas banjir di daerah Sipitang. Dato' Ahmad Maslan yang juga Ketua Penerangan UMNO memberitahu siri lawatan kali ini adalah selepas beliau melawat kawasan banjir di Semenanjung dan Sarawak. Kelulusan rancangan bagi pembinaan sebuah Dewan Serbaguna yang mampu menampung sehingga 2,000 orang pada satu masa dan bertindak sebagai pusat bencana seperti banjir mendapat maklum balas positif banyak pihak. Ketua UMNO bahagian Beaufort, Datuk Isnin Ali Asni yang pernah mengutarakan cadangan tersebut dalam satu majlis penyerahan bantuan pasca banjir di Dewan Kukut Beaufort memberitahu ia merupakan satu berita yang amat dialu-alukan. Masa-masa tidak berlakunya banjir kita boleh gunakan. Mungkin digunakan sebagai pusat latihan, pusat kursus ataupun boleh dimanfaatkan oleh semua agensi kerajaan sama ada negeri atau persekutuan dan juga pemimpin masyarakat. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan bantuan bersama Timbalan Menteri Kewangan Dato' Haji Ahmad Maslan di Beaufort. Dalam pada itu, beliau turut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terus menghulurkan bantuan pasca banjir di daerah Beaufort dan Membakut. Sementara itu, keadaan banjir di negeri ini beransur pulih. Setakat 4 petang tadi, jumlah penduduk yang ditempatkan di pusat pemindahan banjir di Dewan Serbaguna Membakut terus mencatatkan penurunan iaitu 21 orang berbanding 32 orang pada petang tadi. Pada 2 petang tadi melibatkan 6 keluarga. Manakala semua pusat-pusat pemindahan banjir di daerah Beaufort telah ditutup dan Dewan SMK Gadong merupakan pusat pemindahan terakhir ditutup secara rasminya kemarin. Sekian laporan dari Sabah, teruskan dengan rakan penyampai Rizal Ismail di Kedah. Silakan. Penduduk di beberapa buah taman perumahan di sekitar Peremba, Kuala Kedah berdepan bahaya akibat jalan rosak. Bukan saja sempit dan berlubang, malah jalan sepanjang 2 km itu tidak dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan. Menurut penduduk, kemalangan sering berlaku di Jalan Kelang Tebu menuju ke Tambak Bunga terutama pada waktu malam. Selain berlubang, jalan ini tidak dilengkapi kemudahan lampu jalan maupun garisan putih. Bagaimanapun laluan ini terus menjadi tumpuan, memandangkan ia merupakan laluan alternatif untuk ke Kuala Kedah. Dia jalan tu ada lubang. Dia ada lubang, jadi kita dekat baru nampak, jauh kita tua tak nampak. Tapi tak dana, tayar sudah masuk di longkang. Jadi tayar kena tepi. Sudah pecah, angin sudah bocor. Tak boleh. Satu malam saya jalan di sini, saya telah termasuk dalam lopak yang agak besar dan rim kereta saya retak dan saya terpaksa menukar rim tu. Yang makan belanja juga. Dan saya juga bisa terlihat ada motosikal yang melalui pada waktu malam, dia jatuh dekat lopak tu, terus dia jatuh atas jalan. Sehubungan itu, mereka berharap pihak bertanggungjawab dapat mengambil tindakan segera termasuk melebarkan jalan tersebut. Jalan ini semakin sibuk kerana digunakan sebagai jalan pintas untuk mengelakkan kesesakan di kawasan dekat bandar lah. Jadi semakin bukan saja kereta tapi lori-lori juga menggunakan jalan ini. Jadi ini agak membahayakan lah penduduk sekitar ataupun pengguna jalan raya Jalan Kelang Tebu lah. Mohon daripada pihak yang berkenaan untuk menaik taraf lah jalan Kelang Tebu ni. Buat masa sekarang ni belum ada lagi.
Belum nampak lagi yang untuk dinaik taraf. Jadi kebanyakan berlaku perkara-perkara seperti mana kemalangan lah, yang mana melibatkan daripada jalan-jalan yang berlubang, yang mendap. Laluan ini turut digunakan oleh orang ramai untuk ke Stadium Mini Peremba. Justru tindakan segera amat perlu sebelum keadaan bertambah buruk hingga meragut nyawa. Sementara itu, Penyelaras Dewan Undangan Negeri Dun Kubang Rotan Datuk Muttalib Harun yang turut meninjau kawasan berkenaan berkata, masalah itu telah dibawa ke pengetahuan Kerajaan Negeri dan Majlis Bandaraya Alor-Star MBAS selaku pihak berkuasa tempatan. Kita merasakan bahawa ini adalah satu tindakan yang perlu diambil segera, dan saya difahamkan Kerajaan Negeri pada tahun lalu telah menyenaraikan jalan ini dalam senarai menaik taraf jalan negeri, dan saya berharap pada tahun ini peruntukan dapat disediakan kerana jalan ini sentiasa sesak disebabkan di kawasan ini terdapat banyak kawasan perumahan dan terdapat juga medan selera dan jalan untuk penduduk di sekitar kawasan ini ke Pasar Besar Alor-Star. Selain jalan, medan selera Peremba yang dikelihatan suram perlu dinaik taraf supaya ianya lebih menarik dan memberi keselesaan kepada pengunjung. Saya berharap dengan usaha untuk naik taraf jalan ini ia akan meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi, dan segala kemudahan yang disediakan di kawasan ini dapat digunakan oleh rakyat sebaik mungkin. Pertikaian undang-undang berhubung isu transgender, Mahkamah Persekutuan Putrajaya membenarkan Kerajaan Negeri Sembilan dan 4 yang lain membuat rayuan berhubung keputusan Mahkamah Rayuan menafikan peruntukan melarang orang Islam memakai pakaian berlainan jantina. Mahkamah Rayuan sebelum ini mengisytiharkan enakmen jenayah syariah negeri yang menghukum lelaki Islam berpakaian wanita sebagai tidak sah. 4 anggota panel hakim yang diketuai Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Rausmat Sharif membenarkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Rayuan itu. Persoalan undang-undang akan dibincang dan ditentukan pada satu tarikh lain yang akan ditetapkan oleh Mahkamah Persekutuan. 4 pemohon lain adalah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan dan pengarahnya, Ketua Penguatkuasaan Syariah Negeri dan Ketua Pendakwa Syar'i Negeri Sembilan. Mahkamah bagaimanapun menolak usaha 5 Majlis Agama Islam lain untuk mencelah dalam rayuan itu. Ia meliputi Majlis Agama Islam Perak, Wilayah Persekutuan Selangor, Pulau Pinang dan Johor. Kulit saya seperti terbakar dan seluruh badan saya melepuh. Rintihan seorang wanita yang kini terlantar di sebuah pusat perubatan swasta di Alor-Star, Kedah selepas dipercayai mengambil 2 jenis pil daripada sebuah klinik swasta di Arau, Perlis minggu lalu. Wanita berusia 35 tahun yang mahu identitinya dirahsiakan dikatakan mengambil ubat seperti yang disarankan doktor dari klinik berkenaan. Kesan ubat menyebabkan kulitnya, terutama di bahagian muka dan badan, melecur selain menghadapi pelbagai masalah kesihatan lain. Bawa pergi tu, seluruh tu nak buat rawatan anak kan. Lepas tu sampai di sana isteri saya pun dengan kebah tangan dia tu bersama ambil ubat tu lah. Cukup 5 hari makan. Laporan polis sudah dibuat di Balai Polis Anak Bukit. Sementara itu, Pengarah Kesihatan Kedah, Datuk Dr. Nurhizan Ismail yang dihubungi mengesahkan sudah menghantar laporan kepada pakar kulit bagi mengenal pasti punca sebenar yang dialami mangsa. Siasatan awal mendapati ubat yang diberi kepada pesakit adalah untuk penyakit sawan dan pada masa sama berfungsi bagi menangani masalah kebas. Dipercayai apa yang menimpa wanita terbabit adalah kesan tindak balas ubat yang mungkin tidak sesuai menyebabkan mangsa melecur serta melepuh di seluruh muka dan badan. Bagaimanapun, Datuk Dr. Nurhizan memaklumkan pihaknya akan menyiasat perkara berkenaan serta percaya wanita berkenaan berpeluang untuk sembuh sepenuhnya
sepenuhnya tetapi mengambil masa yang agak panjang untuk pulih seperti biasa. Seorang lelaki maut manakala 3 yang lain cedera dalam kemalangan membabitkan 2 buah kenderaan, sebuah kereta dan sebuah lori di Jalan Bunut Payung, Wakaf Ceeh, Kota Baru, Kelantan. Kejadian berlaku lewat malam tadi. Ketua Polis Daerah Kota Baru, ACP Rohaimi Mat Isa berkata, mangsa meninggal dunia Supian Nordin, 31 tahun dari Pulau Gajah, manakala 3 lagi yang cedera merupakan isteri, ayah dan anak mangsa berusia 4 tahun. Kemalangan berlaku apabila sebuah lori yang menghala ke Kota Baru hilang kawalan dan masuk ke laluan bertentangan sebelum bertembung dengan kereta dipandu mangsa. Mayat mangsa kemudian dihantar ke Hospital Raja Perempuan Zainab II Kota Baru untuk dibedah siasat. Pemandu lori hadir ke Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Baru membuat laporan dan tidak mengalami kecederaan. Orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kejadian itu diminta menghubungi Inspektor Abdullah Hadi Abdullah Sani untuk membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengurutan Jalan 1987. 3 pekerja pembersihan alat penghawa dingin terkejut selepas menemui 3 butir bom tangan termasuk 76 butir peluru hidup dan 3 kelopak peluru. Ia disembunyikan di dalam sebuah beg yang ditinggalkan di sebuah premis kosong dekat Jalan Tun Dr. Awang, Bukit Jambul malam tadi. Ketua Polis Daerah Timur Laut ACP Mio Farid Al-Atrash Wahid berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 9 malam apabila seorang lelaki berusia 65 tahun menemui beg hitam di belakang kompresor alat penghawa dingin. Pemeriksaan mendapati bom dan peluru berkenaan masih lagi aktif. Dan pihak polis telah menjalankan pemeriksaan di premis tersebut dan kita telah menjumpa barang-barang yang saya katakan tadi lah. So dalam pemeriksaan tersebut kita jumpa 3 butir bom, 76 butir peluru dan 3 magazin dalam sebuah beg lah yang disimpan di premis tersebut. Kes disiasat mengikut Akta Senjata Api 1972. Polis Kedah terus menggempur kawasan persembunyian pendatang asing tanpa izin parti. Malam tadi, Kulim menjadi daerah kedua selepas Kubang Pasu yang menyaksikan daerah terbabit merupakan kawasan perindustrian paling ramai pekerja warga asing. Hasilnya 42 orang parti berjaya ditahan dalam operasi yang dilakukan sepasukan anggota polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Kulim dan Bukit Aman. Daripada jumlah itu, 8 merupakan rakyat Indonesia, 24 Myanmar manakala 10 Bangladesh. Sasaran utama dalam operasi bersepadu itu adalah kawasan rumah kongsi di tapak pembinaan dan kawasan ladang. Menurut Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Abdullah Arsyad, ops ini dilakukan bertujuan untuk menangani masalah jenayah yang melibatkan warga Myanmar dan Indonesia sejak kebelakangan ini. Dalam operasi itu, 2 pasangan suami isteri warga Indonesia turut ditahan kerana tidak memiliki permit kerja yang sah. Kesemua mereka terdiri daripada lelaki dan perempuan ditahan atas kesalahan tinggal di negara ini tanpa dokumen yang sah. Kesemua parti yang ditahan dibawa ke Balai Polis Kulim sebelum diserahkan kepada imigresen untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 6-3 Akta Imigresen 1959 Palang 63. Lebih 35,000 daripada 84,410 pekebun kecil getah di pantai timur belum mendaftar dengan Lembaga Getah Malaysia bagi mendapatkan permit Autoriti Transaksi Getah 4G sejak ia diperkenalkan November lepas. Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Amar Douglas Uga Embas menjelaskan ini berikutan bencana banjir baru-baru ini yang menyebabkan kegagalan pekebun kecil getah berbuat demikian. Dari jumlah itu, Kelantan mencatatkan jumlah tertinggi apabila lebih 20,000 pekebun kecil getah belum berbuat demikian. Negeri yang banyak belum daftar, Kelantan, 20,000. Sebab tak ada kesedaran ni? Mungkin sebab banjir baru-baru ini. Saya fikir itu satu sebab mengapa mereka belum dapat mendaftar. Sekarang banjir dah tak ada lagi. Pegawai LGM akan terus turun untuk mengesan mereka ini, menentukan mereka ini dapat PG dengan seberapa yang segera.
Beliau yang merasmikan program bantuan dan aktiviti pembersihan pasca banjir di Pejabat Lembaga Getah Malaysia di Machang berkata jumlah berkenaan tidak termasuk pekebun kecil getah yang telah berdaftar dengan Felda, Risda maupun agensi lain. Pendaftaran PET-G merupakan salah satu inisiatif kerajaan menggalakkan pekebun kecil untuk terus menoreh sewaktu harga getah rendah di pasaran. Kerajaan akan memberi bantuan tambahan setiap 30 sen bagi setiap kilogram getah yang dijual oleh pekebun kecil dengan syarat mereka mengemukakan resit jualan dan dokumen PET-G. Tanpa dokumen berkenaan akan menyukarkan pekebun membuat tuntutan di bawah program pembayaran intensif pengeluaran getah IPG dan akan diaktifkan selepas harga komoditi itu berada kurang atau pada paras purata bulanan RM4.60 sekilogram. Baik saudara, sebelum berakhir, sekali lagi kita saksikan tumpuan nasional 5. Cita-cita dan masa depan mampukah menjadi lebih berani? Kota Baru catat kes tertinggi penyakit kencing tikus. Banjir Sarawak, logistik terhad bukan halangan, pasukan bomba dan penyelamat lunas tanggungjawab. Baik, setakat ini dahulu Nasional 5 petang 27 Januari 2015 dan saudara, menyusul selepas ini laporan ramalan cuaca bersama pegawai yang bertugas dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya Laurendra Fiona Telpaikan. Salam hormat, salam satu Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca dimulakan terlebih dahulu dengan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama yang telah dikeluarkan di kawasan perairan ditandakan dengan warna kuning. Angin timur laut dengan kelajuan boleh mencapai 50 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencapai 11 kaki. Dijangka boleh berlaku bermula pada 28 sehingga 30 Januari 2015. Keadaan ini berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Keadaan cuaca pada petang ini adalah hujan di negeri Perak, Selangor, wilayah Pusuan Kuala Lumpur, wilayah Pusuan Putrajaya, Negeri Sembilan dan juga di Negeri Melaka. Pada sebelah malam nanti semua kawasan di semenanjung Malaysia dijangkakan tidak mengalami hujan. Manakala di negeri Sabah pada sebelah petang ini hujan telah pun berlaku di bahagian pedalaman pantai barat Kudat, Sandakan dan juga Tawau. Manakala di negeri Sarawak melibatkan bahagian Limbang dan juga Muka. Pada sebelah malam nanti keadaan cuaca lembap diramalkan di bahagian pedalaman dan pantai barat bagi negeri Sabah, manakala di negeri Sarawak melibatkan bahagian Limbang, Miri dan juga Bintulu, Sarawak. Sekian dahulu daripada Met Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera.